الحافظ الثقة الحافظ الثقة أبي بكر البزار البزاري رحمه الله تعالى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم علت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبالسند المتقدم. Jadi jangan lupa bahawa itu ta'alluq mahdhuf, ay wa arwi, dan aku riwayat, yakni al-imam al-syekh Sa'id Sumbul rahimahullah, bisanadil mutaqaddimi, dengan sanad yang terdahulu, ila al-imam al-hafiz al-thiqati, hafiz al-thiqah Abi Bakr al-Bazzar, al-imam al-Bazzar rahimahullah ta'ala. Al-imam Abi Bakr al-Bazzar namanya ialah Ahmadu ibnu Amru ibn Abdul Khaliq. Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq. Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq. InsyaAllah. Kemudian dalam kurungan tu ada tulis tarikh lahir dan tarikh wafat. Boleh tak? Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq, itu namanya Imam Al-Bazzar. Kemudian dalam kurungan, boleh lagi. Dalam kurungan tu ada tulis 000. Tolak 292. Jadi 292 itu tarikh wafat. Cuma yang awal-awal itu tarikh lahir yang tidak diketahui. Tidak diketahui tarikh lahirnya bitahdid, dengan ketepatannya tak diketahui. Cumanya dalam Syiar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi, lahirnya itu lebih kurang, naif, lebih kurang dalam tahun 210. Sekitar 210. Syiar A'lamin Nubala itu kitab Imam Zahabi, kitab yang paling masyhur. Syiar A'lamin Nubala ni kiranya dalam kitab tu macam-macam ada. Semua ulama. Syiar A'lamin Nubala. Nanti selalulah dengar kitab ni masyhur. Nubala. Berapa ni? Syiar A'lamin Nubala 210. Dia kata 210. Ada dengar cerita Imam Zahabi. Nah, boleh. Syiar A'lamin Nubala, dia cakap lebih kurang dalam 210. Dan Al-Imam Al-Bazzar, iaitu di antara mimman bakkara fi talab, maksudnya dia awal mengaji, sehingga kan dia ini sempat belajar dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi Al-Imam Al-Bazzar itu min talamidhi Al-Imam Al-Bukhari, daripada pelajarnya Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Bazzar ni, apa makna Al-Bazzar? Al-Bazzar ni ialah bukan kampung, nama bagi liman yukhrijud duhna minal bazar au yabi'u. Dia ada satu kacang yang dimakan oleh orang Arab. Kacang tu dia kena keluarkan dia punya apa? Dia punya minyak untuk dimakan. Jadi saya tunjuk. Dia panggil apa? Ni. Ini namanya bazar. Kaca kata. Apa di mana? Kita kaca ada kulit.
Dia orang Arab keluarkan daripada dia minyak bazar. Jadi apa maksud al-bazar ni? Al-bazar ni adalah orang al-bazar ni Okey dah. Kita kaki. nah. Belah. Tapi yang anda punya Pasport ah. Ini pasport ah. bukan sebut lah. Buat clear. Jalan. Biasa connect dah. 3 4 5 9 besar. Jadi al-bazar itu adalah nama bagi orang yang pekerjaannya mengeluarkan minyak daripada kacang ataupun menjual kacang tersebut. Kacang tu namanya bazar. Itu yang disebut dalam kamus. Jadi adakah dia yang bekerja kerja ni ataupun mungkin tok nenek dia, itu kemungkinan. Tapi tak disebutkan secara tepat lah adakah dia ke tok nenek ke sampai orang panggil al-bazar. Ya, tak semestinya yang namanya al-bazar ni dia yang bekerja, kadang-kadang tok nenek dia. Rahimahullahu ta'ala fi musnad Abi Bakar As-Siddiq. Ni musnad lah, Musnadul Bazzar. Jadi satu lagi fi musnad Abi Bakar As-Siddiq. Ni kitabnya Musnad Al-Imam Al-Bazzar. Musnad Imam Bazzar tak sebut nama kat sini. Kalau dalam Arba'in Ijluni disebutkan nama. Nama musnad bagi Al-Imam Al-Bazzar ialah Al-Bahruz Zakhar. Musnad bagi Al-Imam Al-Bazzar namanya Al-Bahru Az-Zakhar. Ini dalam Arba'in Ijluni sudah ada Musnad Al-Bazzar, tapi hadis yang tak sama. Hadis ni panjang. Hadis panjang. Besok sama baca besok lah. Jadi Musnad Al-Bazzar namanya Al-Bahru Az-Zakhar. Laut yang bergelombang air dia. Al-Bahru Az-Zakhar. Az-Zakhar. Itu nama apa? Nama kedua ya? Nama musnad begini. Ni yang kita baca ni, musnad yang dia apa ni? Al-Bahru Az-Zakhar. 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 Jadi Musnadul Bazzar ataupun Al-Bahru Az-Zakhar ini Al-Imam Ibn Kathir addahu minal ummahatil hadithiyah. Al-Imam Ibn Kathir membilang dia daripada apa? Kalau Imam Ibn Kathir kata kitab rujukan kitab-kitab hadis, di antaranya adalah Al-Bahru Az-Zakhar. Dan di antara kelebihan Al-Bahru Az-Zakhar ialah banyaknya hadis yang tidak ada dalam Sunan Sittah. Kutubus Sittah tu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lagi An-Nasa'i. Banyak hadis-hadis yang tidak ada dalam Sunan Sittah ni, tapi ada dalam Al-Bahru Az-Zakhar. Sehingga Al-Imam Al-Haythami menghimpunkan hadis-hadis yang tidak ada dalam Sunan Sittah ni dengan kitab yang khusus, Kashful Astar an Zawaidi Al-Bazzar. Baik. Kemudian yang hadis ni musnad, Musnadul Bazzar. Jadi musnad jangan lupa, walaupun lama cuti. Musnad makna apa? Kitab hadis yang disusun mengikut sahabat. Dan dimulakan dengan Musnad Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bi riwayati Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya kisah di antara Sayyidina Abu Bakar dengan riwayat Amirul Mukminin. Gelaran Amirul Mukminin ialah gelaran bagi khalifah. Tapi yang mula-mula pakai ialah Sayyidina Umar bin Khattab. Tamam? Gelaran Amirul Mukminin, gelaran ni untuk khalifah. Dan awal-awal orang yang menggunakan perkataan Amirul Mukminin, yakni ketua bagi orang beriman, ialah Sayyidina Umar. Kerana di zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, orang tak panggil Amirul Mukminin. Orang panggil apa? Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. So dia sebagai khalifah lain juga Amirul Mukminin. Dan maksudnya panggilan sajalah. Panggilan Amirul Mukminin tu semua khalifah. Tapi panggilan tu, panggilan apa? Kalau orang nak panggil bawah, takkan nak panggil raja, panggil nama kot. Okey, kalau tak di Sayyidina Umar, kena 2 kali khalifah. Ya. Sebab itulah bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang panggil dia apa? Ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Bila wafat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pegang. Jadi orang nak panggil tu lebih panjang. Sebab apa? Sayyidina Umar bukan pengganti Rasulullah, pengganti bagi penggantinya Rasulullah. Ini pengganti Abu Bakar.
Jadi payahlah orang nak panggil ya khalifati Rasulillah. Tamam? Maka digantikan ya Amirul Mukminin, wahai ketua orang beriman. Tamam? Maka panggilan Amirul Mukminin untuk khalifah yang bermula daripada zaman Sayyidina Umar. Panggilan. Jadi semua tidak dinafikan bahawa semuanya khalifah. Dan panggilan tu kekal sampai apa dipakai. Lepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Kemudian Sayyidina Ali pun pakai. Kemudian Sayyidina Hasan sama 6 bulan, kemudian dia tarik diri bagi Sayyidina Muawiyah. Sama juga. Lepas tu Yazid bin Muawiyah pakai gelaran sama. Lepas tu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Kemudian pindah kepada Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Kemudian pindah kepada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian lepas Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik. Lepas pada Al-Walid bin Abdul Malik diberikan kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian lepas Sulaiman bin Abdul Malik diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian lepas pada Umar bin Abdul Aziz Hisham bin Abdul Malik. Sampailah apa? Berterusan sampailah jatuhnya kerajaan Umayyah. Lepas tu naik pula kerajaan Abbasiyah. Mula Abu Abbas As-Saffah. Kemudian turun pada Al-Mahdi, kemudian pada Al-Hadi, kemudian Harun Al-Rashid, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Amin, kemudian Al-Mu'tasim. Sampailah dia khalifah yang terakhir daripada Al-Abbasiyah, Al-Musta'sim Billah, yang dibunuh oleh Hulagu Khan. Kemudian pindah kepada satu masa Amirul Mukminin tak ada dah. Lepas tu naik di Mesir pula, di Qahirah zaman Sultan Zahir bin Bars. Panggil balik keturunan-keturunan, naik balik jadi khalifah Amirul Mukminin pada nama. Kemudian sampailah jatuh balik kerajaan Abbasiyah. Bila jatuhnya kerajaan Mamalik, maka naik ketika itu beliau Sultan Salimul Murad, kerajaan Uthmaniyah. Dan Uthmaniyah kalau tak salah juga memakai gelaran Amirul Mukminin. Sampailah sultan yang terakhir, iaitu khalifah yang terakhir, akhirul khalifah, iaitu Al-Khalifah Abdul Majid Al-Thani. Abdul Majid kemudian digulingkan pada 1924 dengan Republik Turki. Jadi bila jatuh tu tak ada lah, sampai hari ni tak ada dah khalifah yang mengambil gelaran Amirul Mukminin sampai sekarang. Apa Syimi nak ni nanti boleh himpunkan pengikut jadi Amirul Mukminin. Jadi baru ni ada Daesh ada declare Abu Bakar Al-Baghdadi di tahun 2000 berapa tapi sebagai khalifah depa lah, merintah balik kerajaan Islam, habis bunuh semua orang. Tak kira dah, habis bunuh orang, lepas tu apa buat perempuan sebagai tawanan, sebagai apa, hamba perempuan. Kira bangsa ni nak jimak kan dia kata lain. Daesh. Daripada nanti seorang dia kata Abu Bakar Baghdadi sebagai khalifah depa. Saya ada khutbah lagi, ada khutbah dia. Khutbah dia kiranya anak dilantik jadi khalifah lah kan ni. Lepas tu bunuh orang. Lepas tu jimak tu paling best kali. Dah tawanan perempuan nak buat apa? Pi kampung orang, pi serang kampung orang. Sampai ke serang kampung orang Islam, serang kata demo kena ikut khalifah. Serang, perang, serang, bunuh orang tua, bunuh habis semua orang, wajib ikut. Lepas tu anak orang perempuan ambil, simpan buat apa? Buat hamba. Pergi perang Amerika lah. Biasalah. No. Mama gufur apa orang ikut? Sekali inna tu. Nampak? Ni je ada ni. Baik, kemudian hadis ni حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. Ini hadis panjang. Anda ceritakan dulu secara mafhumnya, kemudian esok kita baca hadis ni. Itu hadis ini ketika mana seorang anak Sayyidina Umar, iaitu Hafsah radhiyallahu taala anha. Hafsah anak Sayyidina Umar. Dan dia berkahwin dengan seorang lelaki namanya Khunais bin Hudzafah As-Suhami. Jadi Hafsah berkahwin dengan Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Hafsah tu puan lah. Perempuan lah. Kemudian Sayyidina Khunais radhiyallahu ta'ala anhu meninggal syahid di perang Badar. Maka jadilah Hafsah tu janda. Jadi tak ada suami lah. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu mencari calon suami untuk anak dia yang sedang menjadi janda. Ini kata para ulama boleh seorang ayah mencarikan calon untuk anak perempuan. Dan kata sebahagian masyayikh yang terbaik
ialah untuk anak perempuan yang mencari adalah ibu bapa. Ibu bapa mencari calon untuk anak dia. Itu yang terbaik. Adapun lelaki, carilah sendiri. Itu yang terbaik. Ini kata sebagian masyayikh, yang terbaik ialah ibu bapa mencari untuk anak perempuan. Dan anak lelaki mencari sendiri. Nampak tak? Kerana anak lelaki ni, orang lelaki ni cita rasa dia lain. Kerana dia menjurus kepada sebenarnya ialah rupa. Dia tengok rupa dulu. Dan orang perempuan, dia berdasarkan kepada didikan. Dididik dengan apa? Kalau dididik dengan agama, maka dia akan cari agama. Dan kalau dididik dengan rupa, rupalah. Dan kalau dia dididik dengan cara dunia, maka dunia lah. Kalau dididik dengan duit, duit lah. Nanti tengok kepada cara didikkan dia. Dan orang yang perempuan yang didikkan dengan didikan agama, maka dia akan mencari orang yang dia ada didikan agama. Itu saja kaedah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala carikan calon suami untuk anak dia yang sedang menjadi janda. Ini kata para ulama boleh carikan calon suami pada anak sama ada dara ataupun janda. Cuma kalau anak dara boleh paksa kerana mujbir. Kalau janda tak boleh, melainkan dengan redha. Dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, ini ialah anak yang kira mendengar cakap dan meletakkan otoriti dia pada ayah dia, iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun pergilah mencari suami. Siapa yang dia cari? Yang dia cari adalah Sayyidina Osman. Ni maksudnya apa? Hendaklah si ayah mencari lelaki yang baik. Ini cari yang baik. Mana? Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni tak ada lah orang yang paling baik daripada dia. Kerana tastahyi minhul malaikah. Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala, malaikat pun malu dengan dia kerana baiknya akhlaknya. Malaikat pun malu. Ni kalau Allah tak ada malu. Sepanah. Sepanah. Malaikat lari tengok. Malaikat rahmat lari. Malaikat maut lagi kat. Nampak tak? Benar dah. Jadi Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu menjadi duda. Kerana Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu berkahwin dengan Ruqayyah, anaknya Nabi. Kemudian wafatnya Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia, anak Nabi. Ketika itu Sayyidina Osman tidak ada. Jadi dia duda lah. Maka Sayyidina Umar pun tunjukkan bahawasanya apa? Ini dalam masa ni tidak dituntut untuk malu. No? Malu yang al-haya' minal iman tu malu apa tu? Al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Bukan malu bab ni. Ni tidak ada malu. Kerana apa? Yang ni untuk ada tapi meninggal masa kecil. Baru anak Nabi kan? Doa. Bukan suruh apa dia. Berapa? Masuk dah lain. Sekejap. Dah. Masuk dah. Pakai ni dulu. Kemudian tadi apa nak? Dia sangka. Okey dah. Jadi di antaranya ada apa? Duda dan juga janda. Jadi Sayyidina Osman ketika itu sebagai duda kerana dia telah berkahwin dengan Sayyidatuna Ruqayyah. Dan Sayyidina Ruqayyah meninggal dunia jadi duda lah Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Osman ada anak daripada hasil perkahwinan dengan anak Nabi. Tapi tak pasti sama ada daripada yang Ruqayyah atau Umm Kulsum. Dan anaknya ada, kemudian cumanya meninggal ketika masih lagi kanak-kanak. Dan kemudiannya bila mana Sayyidina Umar pelawar. Jadi anda kata tadi dalam masa ini tidak ada masalah. Tak payah malu untuk pelawar anak kepada orang. Kerana apa? Kerana dalam masa ini tidak dituntut untuk malu. Kerana ia berkaitan dengan urusan agama. Adapun hadis Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu tu sebagai budak agama, maksudnya malu daripada melakukan maksiat. Ni sebenarnya yang malu. Nampak tak? Malu daripada melakukan maksiat. Itulah sebenarnya malu. Kalau yang tak malu tu macam mana? Yang tu bergelek kat TikTok lah. Duk buat TikTok, duk gelek kan, tunjuk body kan. Omi ke apa ke, Mak sebut. Itu sebenarnya yang tidak ada apa, malu. Nampak tak? Ni bukan macam ni. Ni kita tak malu lah. Jadi malu tu banyak jenis. Yang malu yang dimasukkan malu daripada iman ialah malu daripada melakukan maksiat. Dan lebih malu yang paling besar adalah malu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya bila
tak setuju. Bila apa nama Sayyidina Umar pun bagi tahu pada Sayyidina Osman, kahwinlah dengan anak aku. Maka ketiga itu dia Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala jawab, inni la uridu an atazawwaja fi hadzal yawm. Tak mau menikah lagi. Direct tu bagi jawapan. Tak mau lagi. Tak mau menikah lagi. Sayyidina Osman bagi jawapan yang direct. Jadi ni boleh juga menunjukkan kata boleh bagi jawapan walaupun agak qasiyah. Walaupun jawapan tu agak syadid, walaupun jawapan dia pun agak boleh. Maksudnya dia mula nak nikah anak kita. Tak say kau Walaupun sebenarnya boleh menyakitkan hati, tapi dibenarkan kerana ini buat urusan ini as-sarahah rahah kata orang Arab. Direct lebih merehatkan jiwa. Awak suka tak saya? Saya tak suka awak. Saya minta maaf. Dibenarkan. Sama ada direct atau tidak. Boleh try. Nampak insya-Allah. Tapi beliau itu kembali pada ihsan seorang lah. Ihsan seorang. Sebab kita tengok macam mana Sayyidina Osman dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian selepas daripada itu Sayyidina Umar kata tak apa, dah tak mau. Kerana Sayyidina Osman tak bersedia, maka Sayyidina Umar berjumpa pula dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar telah berkahwin dengan Ummu Rumman. Dah ada isteri dah. Faham tak? Sayyidina Umar pelawar pula anak dia. Untuk Sayyidina Abu Bakar kahwin pula dengan anaknya Hafsah. Dan ini kata para ulama juga menunjukkan boleh kita pelawar anak dara ataupun janda ataupun siapa-siapa yang kita nak pelawar kepada seorang yang dah berkahwin. Hukumnya boleh. Kama qala al-Imam al-Iraqi fi Tarh at-Tathrib boleh. Ada mana anak perempuan. Sini dah menikah dah. Ada kata menikah kau anak aku. Pasang 2, pasang 3, pasang 4. Boleh tak? Boleh. Tidak ada sebarang masalah. Faham? Tu dia kata merampas tu macam mana? Istilah perampas. Istilah bidah. Ni perampas apa? Penyondur, perampas ni semua tidak ada dalilnya dalam syarak. Yang ni apa yang orang faham tentang perampas? Perampas ni kalau Syimi dah menikah. Pada ada perempuan seorang lagi minat kat Syimi. Tak? Sama ada dia minat kat Syimi, lepas tu dia ajak Syimi kahwin ataupun tak ajak buat benda tak elok. Alhamdulillah. Maka apa dia? Jawapannya apa dia? Dia kata tetap orang kata yang nombor tu ialah penyondol. Sebenarnya tidak. Kita ada istilah tu sebenarnya. Contoh Syimi dah menikah dengan seorang perempuan pertama. Perempuan kedua nak ke Syimi. Kahwin je lah. Tak? Kalau nak jadikan penyondol, ialah kalau buat maksiat dia panggil penyondol lah. Tapi kalau dengan cara yang halal, dia pergi abang Syimi saya minat kat awak. Anak saya janda anak 8. Tapi saya minat kat awak. Cucu 12. Tak kisahlah. Anak 8, cucu 12. Cicit tak tahu apa. Dia pelapel. Jadi dia kata kat Syimi nikah dengan saya. Jadi Syimi pun mau. Jadi adakah dipanggil penyondol? Tak ada. Jadi dia nak bagi tahu kepada kita bahawa tidak ada sebarang masalah. Ini adalah istilah yang barulah orang perempuan cipta. Tak ada pun sebenarnya. Maksudnya kita orang perempuan pergi try suami orang. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Masalah. Daripada sudut syarak lah. Daripada sudut perasaan lain. Jadi kalau nak bahas hukum tak boleh ada apa? Awatif perasaan. Dia yang tak bolehnya ni. Kita try bini orang. Dia tak boleh sebab perempuan dia tak boleh apa? Perempuan dia hanya seorang saja. Perempuan hanya apa? Lelaki seorang saja. Yang try bini orang tak boleh. Tapi kalau perempuan nak try suami orang tu boleh. Daripada sudut hukum. Faham tak? Tidak ada masalah. Yang penting bahawa niatnya untuk dia Halal. halal kan. Faham tak? Direct terus. Kalau yang lagi gentle bawa jumpa dengan isteri pertama. Cakap aku nak kat lelaki hang. Boleh insya-Allah. Dari sudut hukum lah, sudut hukum. Jadi dia kata marah pula depa ni kan. Tak, dari sudut hukum. Dari sudut hukum sinilah. Backup dia kata. Backup dah sebab demo cakap sebab demo lelaki ke dah. Demo tak faham pasal. Dah bukan masalah tak faham pasal ni, dia hukum. Hukum macam tu lah. Tak? Hukum yang dalam Quran lelaki boleh 4, perempuan boleh 1. Tak? Syitam abai. Suka ataupun tidak. Cuma masalahnya Bagi molek. tapi sebab apa Ana pernah cakap pada Sayyidi Syekh Tahir Abdul Hamid, cakap Syekh, kalau kita nak bahas masalah kahwin ramai di Malaysia ni agak kurang sesuai. Kerana apa? Nak bercakap. Kerana orang perempuan kena cakap tak pakai otak. Maksudnya macam mana? Kerana orang perempuan bercakap kadang-kadang bila dia tak gunakan otak dia yang sihat untuk bercakap, maka menyebabkan keluar perkataan-perkataan yang hampir kepada kufur.
Bila kita cakap pasal kahwin 4, dia akan jadi macam, dia akan jadi selok lah, marah. Marah. Kemudian dia akan keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Dalam perkataan ni sebenarnya boleh menyebabkan dia murtad. Secara tak sedap. Kalau dia, sebab tu kata kalau perempuan semarah mana pun dia boleh halang poligami itu untuk diri dia. Tapi jangan halang hukum poligami. Sebab hukum poligami dalam Quran. Faham tak? Orang perempuan yang otak boleh pakai, maksudnya yang boleh waras, dia kena halang poligami itu daripada berlaku pada diri dia. Faham tak? Jadilah kerah baking tahu mana pun kalau boleh buat. Tapi dia nak tolak hukum yang dalam Quran, tak boleh. Tapi bila orang perempuan bercakap ni, otak ni kat sini, dia kat tempat lain. Dia bercakap, biarlah sebab apa? Sebab dia tengah marah kan. Ni pula tengah berlaku apa? Kes kan. Kes apa? Tak bagi duit raya. Tak bagi duit raya lah apalah kan. Jadi dia akan cakap pakai hawa nafsu. Dia cakap apa? Dia pun cakap kata apa? Ni ada pernah nak baca tu, dia kata ulama' kena check balik ni, hukum poligami boleh pakai ke tak lagi. Orang perempuan boleh cakap. Dia kata ulama' kena check balik, poligami tu boleh pakai ke tak lagi. Hukum Quran dia kata boleh pakai ke tak. InsyaAllah ni dia bercakap dengan Bawa pada kufur. boleh bawa pada kufur. Cuma kita bercakap lah, dia ni memang jahil lah. Memang jahil lah. Jadi bila jahil ni, boleh kata apa, tidaklah kafir, tapi apa, perkataan-perkataan tu dia berbahaya. Faham tak? Dosa. Ada yang lebih teruk bila tu, dia kata Nabi sendiri pun tak boleh. Bila orang nak menikah, nak Nabi nikah 2. Sayyidina Ali kan nak menikah seorang lagi. Nak menikah atas Sayyidina Fatimah, menikah nombor 2. Nabi tak bagi. Bukan Nabi tak bagi. Nabi cakap aku tak mengharamkan apa yang halal dan tidak menghalalkan apa yang haram. Cumanya aku cakap tidak apa, Fatimah itu kalau siapa yang menyakiti dia, semua menyakiti aku. Jadi orang ada perempuan cakap Nabi pun tak terima. Maksudnya perkataan-perkataan tu yang menyebabkan seorang itu dia hampir kepada kufur. Sandal ni. Itu dah memang biadab lah nama dia. Nampak tak? Jadi sebab tu selalu kita cakap, ustaz-ustaz pun cakap, ada pun orang perempuan, maka berhak baginya untuk menghalang poligami untuk diri dia. Cara nak menghalang tu macam mana? Sembang lelaki dia. Faham tak? Geretak lah, ikut dan lah. Tu masalah demo lah, masalah rumah tangga. Smackdown ke apa ke. Faham tak? Cuma menolak hukum, tak boleh. Memang hukum lah. Ni dia buat bahar kata, boleh bahar daripada apa? Dia kena cakap lah, suami dia tak mampu ke bla 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 kau. Tu masalah kain rumah tangga dia lah. Dia nak menolak hukum, tak boleh. Nampak Syekh? Dan kata Sayyidi Syekh Taha, kata kepahaman orang perempuan dia faham kahwin nombor 2 dan nombor 3 ni mesti dia ada sebab. Kan ramai kawan cakap mesti ada sebab. Kahwin 2 dengan 3 mesti ada sebab. Macam mana tak perlu sebab? Faham tak? Maksudnya kenapa nak kahwin 2? Orang tanya kenapa nak kahwin 2? Cakapnya kerana tak dapat anak. Betul tak? Kahwin dengan bini pertama tak dapat anak, sakit, maka kahwinlah 2. Sebenarnya masyarakat kita menganggap kahwin 2 perlu pada sebab. Sebenarnya tak perlu sebab. Bila sudut fiqh tak perlu sebab. Fiqh tak perlu sebab. Yang ni Adam kahwin dengan bini pertama, dapat anak elok, perangai elok. Lantak Adam kata aku nak kahwin seorang lagi. Dosa tak? Betul. Dosa dia kata. Pasal apa? Menyakiti hati isteri. Mana ada. Ni bukan menyakiti. Masalah menyakiti hati isteri dengan sebab apa? Menyakiti isteri dengan tumbuk ke, dengan menyakitkan dengan perkataan ke. Ada pun kahwin dengan tak ada sebab. Kahwin 2, kahwin 3 dengan tak ada sebab. Maksudnya kekurangan pada pertama tak ada. Full. Perangai elok, baik, cantik. Duit raya semua bagi. Ada bagi, jangan risau. Duit raya bagi. Lepas tu tak ada masalah, memang semua okey. Ada nak tambah seorang lagi, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Boleh tak? Boleh. Kita menyakiti hati. Lepas tu bila orang perempuan bila jadi ustazah, bila cakap benda ni nampak mengarut. Nafsu. Ada seorang ustazah cakap, bila mana seorang suami kahwin senyap belakang isteri, maka apa dia? Suami kira berdosa kerana menyakiti isteri. Korok hang. Betul. Bila kita cakap bahawa hukum, memang tak boleh ada apa? Perasaan ni bahawa kena tak tepi. Hati biar jadi batu sikit. Kerah sikit. Bila nak motivasi lain. Motivasi maklum dah kahwin lama. Tu motivasi. Hukum tak boleh. Dia tak boleh ada perasaan bahawa yang kesian kat orang. Jadi bila kesian nak tukar hukum, mana boleh. Dia kata bahawa andai mana seorang suami kahwin seorang lagi, tak beritahu isteri pertama, dia kira menyakiti hati isteri pertama, berdosa, menipu isteri. Ni tak ada. Istilah baru bid'ah lah agama. Laki nak kahwin senyap ke,
Kahwin derah ke, cerita ke orang ke, tu lantak dia. Lepas tu demo, kocor lah dengan suami demo lah rumah. Faham tak? Dia jangan kata haram. Ni bila haram ni Allah. Aku kata terbit mana hukum itak ni. Faham Syekh? So faham. Faham tak? Dia bukan anda suruh hampa poligami. Tak ni anda poligami. Sebab dalam mazhab Syafi'i, sunat apa dia? Kahwin apa? Monogami ke poligami? Okey. Kahwin seorang saja sebenarnya. Dalam Mughnil Muhtaj, Imam Al-Khatib Syarbini dia kata wa yusannu an la yazid ala wahidah. Dan disunatkan tidak menambah atas satu. Faham tak? Seorang. Jadi orang tanya, seorang ke 4 orang lebih afdal? Seorang lebih afdal. Wa yusannu an la yazid ala wahidah li ghairi hajatin zahirah. Dengan tidak ada hajat. Kalau tak ada hajat sunat seorang. Kalau ada hajat tak boleh beranak ke apa ke masalah ke, tambah 2 dan 3 dan 4. Ada hasil mata tu dia hajat. Boleh. Faham tak? Tapi kalau nak tambah 2 nombor 3 nombor 4, itu maksudnya ikut demo lah. Faham tak? Dia tak perlu mesti ada sebab. Dia dalam sudut fik tak perlu ada sebab nak kahwin 2 nombor 3. Nak kahwin memang nafsu nak gila dah. Faham tak? Tak cukup besar. Boleh. 1, 2 dan 3 dan 4. Kemudian cerai 4-4. Boleh. Dia jus. Dah hukum kan? Masalah. Adam kahwin malam pertama. Kahwin dengan seorang perempuan. Tak ada Adam. Misal lain. Mamat ni di sebelah. Mamat dia kahwin dengan bini dia. Kahwin malam pertama. Kahwin malam pertama habis selesai dah. Cerai. Dosa tak? Tak. Bas. Hukum syar'i Syekh. Cuma apa? Jahat lah. Ada. Jahat apa? Jahat dari sudut pandangan manusia. Tapi hukum Sakit hati manusia. Dosa. dia sakit hati dengan perkara yang halal tidak ada masalah. Faham tak? Antar sakit ke hati isteri dengan sebab apa? Dengan antar cerai. Cerai halal tak? Halal. Bas. Antar sakit ke isteri dengan kahwin seorang lagi. Halal tak? Halal. Bas. Sahal. Sakit ke hati dia isteri dengan apa? Dengan tak bagi duit. Ya, tak boleh lah. Dengan tak bagi nafkah. Dengan apa? Dengan perkataan yang buruk. Dengan akhlak antar yang buruk. Itu dosa. Faham tak? Kalau gitu tambah abang lagi. Kalau kahwin nombor 2 apa dia? Antar sakit ke hati isteri. Sakit ke hati pak mentua hantar. Mak mentua hantar. Habis jadi berapa banyak dosa orang tu. Mana ada orang bahar tu? Faham tak Syekh? Boleh? Semangat eh? Poligami. Mono. Apa dia? Monologi. Monologi. 2 ke 3? Faham tak Zam? Masuk buat risau soalan tu. Enggak. Faham? Masuk buat risau. Tanya. Apa dia? Bagi seorang ni, seorang lelaki ni ya. Bagi seorang lelaki ni ada kota cerai tu 3 ke? Kota cerai? Kota untuk cerai isteri. Alah, 3 lah. 1 tolak 1, tolak 2, tolak 3. Macam kali Okey. ya. Lepas tu? Teh dah Maksudnya masa ya. Mana dia ya? bini pak. Dia cerai 3 tu. Bini seorang lagi dia tak boleh cerai sebab habis dah kota cerai. Mana ada. Yang ni dah dia. Kahwin cerai 4-4. Pak cerai ni. Cuba baca dalam Muhimmah. Ada sebahagian sahabat tu yang kahwin apa lebih daripada 100 orang. Kadang-kadang dia kahwin 4 sekaligus, kemudian dia cerai 4 sekaligus. Dia hak tak bolehnya bila ya nikah. Kahwin ni dulu. Nikah dia cerai, nikah dia cerai sampai 3 kali tak boleh. Tak ada. Dah tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada. Yang penting apa dia? Kalau sampai talak 3, Cina buta. Walaupun nikah kan hari tu 100 lah. kali. Satu kali pun tak apa. Faham? Nah. InsyaAllah Syekh. Boleh? Nama cerai kan. Cina buta bila talak 3. Orang banyak budak pondok lah jadi Cina buta. Tak riwan cerita kat hantar Cina buta. Ha tak? Buat hantar ada pengalaman jadi Cina buta. Pengalaman pula jadi ada bakat jadi Cina buta. Pengalaman lain tak? Bakat. Weki jo. No, tapi sebenarnya Cina buta Baba Nasir kata berakhir dengan ditembak senapang lah. Macam mana? Ini tak redo bini aku kong. Nampak Syekh? Cerai mati kot. Cara mati. Jadi macam itulah sebut no. Faham Syekh? Nah. Haram. Apa yang haram? Perbuatan tu dilaknat. Jadi Tapi kalau kalau nak tak tahu tak apa sih Ali? dilaknat juga. Semua tu kata bila apa dia? Bila dilaknat ni suruh bayar mahal sikit. Dalam kena laknat orang kata. Pergi bayar mahal. Dia wala kalau tak tahu ke tak apa. Ha? Kalau tak tahu Tak tahu apa? Maknanya pihak yang tak tahu, pihak tidak tahu tiba-tiba jenis ia jumpa pula. Jadi janda, pasti nak nikah boleh. Boleh. Tu tak Dia tak dilaknat. ditampa dia ada persetujuan lah. Tak ada persetujuan. Kalau ada persetujuan ni Cina buta ni. Mak takut dia jadi kena buta je.
Oh, yang sebelum-sebelum ni lah. Apa dia ni? Di sini pun kira dosa buat tadi. Kalau persetujuan berdosa. Gapo. Cina Faham tak? buta Tahu Cina buta. Jadi masalah Mamat ni cerai sampai tak 3. Lepas tu dia menyesal lah dia nak kahwin balik. Dia kata tak boleh kahwin lagi. Hang kena pergi cari orang lain nikah dengan bini hang, jimak. Lepas tu baru cerai. Lepas tu hang baru boleh kahwin dengan dia. Dia nak buat macam mana? Dia pun carilah seorang. Budak pondok. Pondok lah kena. Budak pondok. Hang aku bagi hang 3,000 hang nikah dengan bini kau tu malam. Hang jimak tu hang cerai. Tak ada. Faham tak? Kalau ada persetujuan, yang tu dia panggil la'anallahu al-muhallil wa muhallal lah. Allah Ta'ala laknat. Yang apa jenis perangai nak buat apa? Mentahlil. Sebab dia sepatutnya dalam syarak, lelaki ni kena tinggal. Perempuan ni, sampai perempuan ni ada orang betul-betul nak menikah, kemudian perempuan nikah dengan lelaki tu, kemudian cerai dengan tanpa ada buat lelaki ni masuk tangan. Tapi bila lelaki ni buat persetujuan dengan lelaki lain, buatan dia tak nak, dosa. Tapi kalau ikut daripada sudut sah-sah. Nikah kahwin ada sah, lepas tu cerai balik, sah. Dia macam ni kau dengan mak baru ni, dia nak baru balik talak dia tu, tak biar ada malah talak suruh 3. Maknanya ke talak 3. Dia nikah tu terang. Tapi cerak. Jadi kita nikah dia, jadi ada talak 3 ni. Tak ada 3 habis lah, lepas talak 3 habis lah. Satu boleh lah, lepas 3, 1, 2, 3 boleh lah. Aku mati ni, mati tu tembok. Yalah, suami baru ni muda. Suami tua ni 50, mak 50. Lepas tu nikah dengan perempuan. Lepas tu cerai, silap, marah. Lepas tu dia pergi cari budak pondok umur 18. 18 gasak malam tu, WhatsApp lah. Perempuan ni sayang lagi lah ke mana, umur 18. Day. Kuat lagi. Day dulu. Faham tak? Lepas tu bila lelaki tu cerai, perempuan tu menikah dengan Suami ya. lelaki dah lama. Jadi bila perempuan ni mengamuk, dia ungkit balik. Kita baik yang malam tu lagi kuat. Faham tak? Tu lagi kisah tembak tu. Faham tak Zam? Kawan bila kena cabak lagu tu, memang jadi setan lah je mana. Dia faham? Apa tak boleh 3,000 meresak. Bini pun kena tembok. Lepas tu kena laknat. Duduk dalam kubur atau. Aduh. Dia faham tak Syekh? Baik, kembali pada kisah tadi. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kita kahwinlah dengan perempuan anak dara apa dengan janda aku, anak aku yang sebagai janda. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, perangai dia tak jawab. Dia tak bagi tahu apa pun. Dia ni somata. Sayyidina Uthman direct tak mau. Sayyidina Abu Bakar diam. Jadi bila duduk lama lagi tu Sayyidina Umar pun jadi geram. Jadi marah. Yang ni reject. Yang ni duduk diam, tak mau jawab, sepatah pun tak mau beritahu apa. Maka menyebabkan Sayyidina Umar kata, adakah anak perempuan aku ni ada penyakit ke apa ke, ada kekurangan apa ke? Dia mati suami dia mati dalam perang. Apa masalah dia nak kahwin baru? Maka ketika itu akhirnya apa dia? Sayyidina Umar pergi berjumpa dengan Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak aku janda. Aku bagi Sayyidina Uthman tak mau. Kemudian aku bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun tak mau. Sayyidina Abu Bakar apa? Lebih teruk Sayyidina Abu Bakar buat macam mana? Senyap. Sakit hati. Senyap. Sayyidina Umar marah. Maka ketika itu baginda Nabi SAW menjawab, yatazawwaju Uthman man huwa khairun minha wa tatazawwaju man khairun min Uthman. Man huwa khairun min Uthman. Nabi SAW sebut bahawa Sayyidina Uthman jangan risau. Dia duda, dia akan kahwin orang yang lebih baik daripada anak kamu. Nabi sebut Sayyidina Uthman akan kahwin dengan orang yang lebih baik daripada anak kamu. Dan anak kamu Sayyidina Hafsah akan kahwin dengan orang yang lebih baik daripada apa? Daripada Uthman dan Abu Bakar. Jadi Nabi. Ketika itu Nabi SAW pun hantar utusan untuk meminang Sayyidina Hafsah. Ketika itu Sayyidina Umar berada dalam keadaan yang paling gembira. Dia tak sangka apa Sayyidina yang akan menikah dengan dia apa dia. Begini Nabi SAW. Maka ketika itu dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Nak bergembira. Soalnya tengok aku cakap dah. Hang tolak. Apa yang jadi? Ketika Sayyidina Abu Bakar pun sebut, aku memohon maaf. Kerana aku diamkan diri. Kerana apa? Lam aku liufsya sir Rasulillah. Kerana aku dengar Rasulullah bila mana wafatnya suaminya Sayyidina Hafsah, Rasulullah menyebut tentang Hafsah. Dan bila Rasulullah sebut tentang Hafsah, yakni Rasulullah yuriduha li nafsi. Rasulullah nak jadikan Hafsah sebagai isteri. Jadi aku tak mau dia membuka rahsia Rasulullah kepada kamu. Aku tunggu Rasulullah sendiri yang buka. Kerana aku penjaga rahsia Rasulullah, aku tak akan beritahu pada hang. Maka ketika itu Sayyidina Uthman berkahwin dengan siapa? Adiknya Ruqayyah, yakni Ummu Kalsum. Dan itulah maksud Nabi, dia akan kahwin dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Dan Hafsah akan kahwin lebih baik daripada apa? Sayyidina Uthman dan Sayyidina Abu Bakar. Yakni Nabi SAW. Maka itulah kegembiraan yang paling besar dalam hidup Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala ketika dikahwinkan dengan anak Nabi dengan anaknya iaitu Sayyidina Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Nampak?
Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kedua-duanya ada kelebihan, iaitu kedua-dua anaknya itu berada di bawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Sayyidina Abu Bakar ada anaknya, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah apa? Anak Sayyidina Abu Bakar dah berkahwin dengan Nabi. Cuma kelebihannya apa? Darahnya itu dia kahwin dengan Nabi dalam keadaan anak darah. Lepas tu dalam Qurratul Absar, walam yakun tazawwajar rasulu bikran siwaha falahal faqaru. Tak ada yang apa? Yang anak darah yang Nabi berkahwin melainkan Sayyidina Aisyah. Ada Sayyidina Hafsah di bawah Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar, maka berkahwin dengan Nabi dalam keadaan janda. Dan pernah Sayyidina Hafsah itu diceraikan oleh Nabi. Pernah. Sayyidina Hafsah pernah diceraikan oleh Nabi. Kerana Allah Ta'ala beritahu dia tentang syariat bahawa bolehnya menceraikan isteri. Cuma apa yang berlaku kan? Hafsah dengan Sayyidina Aisyah agak gaduh. Alah, anak sama-sama madu kan. Perang sama Nabi. Perang. Nabi pun manusia. Allah Ta'ala letakkan sifat kenabian serta dengan sifat-sifat kemanusiaan. Maka Nabi SAW ketika itu Sayyidina Umar dah pernah pesan dekat Hafsah, la yaghurrannaki min ibnati Abi Bakrin. Janganlah duk gaduh sangat dengan anak Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Yang Aisyah kata ayahku Abu Bakar. Hafsah pula kata ayahku Umar. Dia masing-masing duk gaduh pasal apa? Masing-masing tunjuk ke apa? Tunjuk hebat. Kata apa? Si ayahnya apa? Ni ayahku Abu Bakar. Yang ni seorang ni ayahku Umar. Duk balas. Jadi Sayyidina Umar pernah pesan pada anak dia, ini Hafsah, janganlah kamu membeza-bezakan kamu dengan apa? Dengan Aisyah. Nisbah kepada ayah. Kerana memang betul Abu Bakar lebih daripada aku. Jadi jangan lawan benda ni. Tapi Hafsah dengan sifat keperempuanan juga, dia lawan juga. Jadi akhirnya diceraikan oleh Nabi SAW. Ketika itu dalam kitab-kitab menyebutkan bagaimana Sayyidina Umar bila dengar anak dia dicerai, maka dia keluar daripada apa? Daripada tempat rumah dia pergi ke tempat yang tak ada orang, dia ambil tanah, dia letak atas kepala. Dia menyesal. Aku dah cakap dah. Dan dia cakap, dia kata la adri kaifa uqabilu wajha Rasulillah. Aku tak tahu lepas ni macam mana aku nak tengok Rasulullah. Ni aku tak tahu macam mana aku nak letak muka aku kat mana dengan Rasulullah. Aku tak tahu nak letak muka aku dengan kat mana Rasulullah. Malulah sebab anak buat pangai. Maka ketika itu beliau turun ayat Al-Quran daripada sab'i samawat, turun ayat Al-Quran beliau suruh Nabi rujuk balik dengan Sayyidina Hafsah. Mana rujuk balik, lepas cerai rujuk balik Sayyidina Hafsah. Dan Sayyidina Hafsah bertambah bangga. Allah tengok, Allah suruh apa? Nabi rujuk aku. Insya-Allah. Allah suruh apa? Nabi rujuk aku. Lepas tu sambunglah cerita dia apa? Masih lagi sampailah dia mereka sentiasa apa? Risalah di antara apa? Sama-sama madu. Madu kan manis. Nikah pula. Dia? Nikah pula. Dak, rujuk. Cerai rujuk. Rujuk balik. Nikah mula. Nikah mula, rujuk. Patah balik. Rujuk bukan nikah. Tak. Jadi bab melakahan. Nampak je? Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Tak pandai. Dah Kalau masuk suruh dah dia bak tak perlu nikah apa tak? Rujuk tak boleh nikah. Perlu wajib majlis kan? Susun nama. Dia molek orang majlis tak? Orang tahu. Tak perlu rujuk raja'ah tak perlu. Cuma rujuk sunat dengan saksi. Takut orang tahu orang itu orang yang Walaysa li syahadu bi atabun nassa alaihi ummu wal mukhtasar. Umar habis dia hak talak satu tu raja kan. Talak satu. Talak satu dengan dua. Atas tu gitu. Kena susun nama, susun apa Kau ingat Rasul dia bini sebelah orang lalu ke ya? Dah satu-satu. Satu-satu. Apa sebelah orang anak bini ikut anak. Dia Abi Umar. dia sebelah tapi dua mati sebelum daripada Nabi wafat. Lepas tu antis ini suatin wafatul Mustafa. Kuyinna faqtarna nabiyyal Mustafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramdah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. 9 tu sebab yang Nabi wafat, 9 tu ada lagi. Dua tu mati. Dua tu wafat sebelum Nabi wafat. Nabi ni tu. Nama dia Zainab, satu lagi dengan Khadijah. Khadijah dengan Zainab. Allahu a'lam. Isteri Nabi. Isteri Nabi ada. 11. Kemudian dua wafat sebelum Nabi wafat. Jadi 9 lah. Apa yang Aqidatul Awam sebut tu? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. jangan orang dulu. Dia tak awam. Aqidatul Awam. Dia tahu awak penuh lebih. Tak apa. Sikit lah. 46. Bagi Nabi ya boleh lah lebih pada pak. Tak boleh.
Daripada tu tak Tak lebih boleh. ada pak. Jadi Nabi. Tapi orang selalu Saya faham Nabi selalu Aziz. orang selalu faham kata kelebihan Nabi boleh kahwin 4. Sebenarnya banyak lagi kelebihan. Hmm. Kelebihan apa?